Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Adam Firdaus bin Amiruddin. Nama saya Wadud Alisha binti Rahmat Asmadi. Nama saya Sofia binti Muhammad Amran. Nama saya Nurazwa binti Muhammad Rozali. Nama saya Nurul Khairina Nakiah binti Azmi. Nama saya Nur Sabiah binti Zulkifli. Pada hari ini, kami akan mengupas tentang tajuk gerakan dualisme dalam sistem pendidikan di Malaysia. Dualisme secara umumnya bermaksud fahaman berdasarkan dua prinsip yang bertentangan. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, wujudnya dualisme ini apabila dua sifat ketara saling bertentangan pada diri seseorang. Dualisme juga merupakan suatu konsep berhubungan dengan kewujudan dua elemen yang berbeza pada suatu benda atau perkara. Wikipedia menyatakan bahawa dualisme adalah suatu konsep falsafah yang menjelaskan bahawa terdapat dua zat yang berhubungan antara badan dan jiwa. Gambaran yang lebih jelas, dualisme dalam pendidikan membawa maksud pengkhususan kepada sesuatu perkara sahaja, sama ada dalam ilmu pendidikan agama atau ilmu pendidikan umum. Faktor dan pengaruh berlakunya gerakan dualisme dalam sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama, penjajahan dan modernisasi dikenal pasti menjadi salah satu punca awal berlakunya konsep dualisme pendidikan di Malaysia, iaitu apabila timbulnya pertembungan ideologi dan corak keilmuan yang diajarkan antara sekolah pembentukan penjajah dan institusi pendidikan tempatan yang telah sedia ada diamalkan. Dengan wujudnya dua sistem pendidikan yang terpisah, iaitu moden sekular dan keagamaan yang berlainan dari pelbagai sudut sejarah dan falsafahnya, telah menjadi penghalang bagi membentuk sifat dan sikap individu maupun masyarakat Muslim. Kepercayaan kepada Allah dipisahkan dari proses kognitif dalam pendidikan formal yang asasnya adalah sekularisme, yang mana amalan konsep ketuhanan tidak wujud. Di samping itu, faktor kemunduran umat Islam dalam bidang ini turut memberi kejayaan kepada masyarakat Barat untuk membuat acuan pembelajaran mengikut kehendak mereka selari dengan matlamat mereka, iaitu menjatuhkan masyarakat dari mengenal Tuhan. Jika kita telusuri, sistem pendidikan kebangsaan dan sistem pendidikan Islam yang terdapat di Malaysia mempunyai banyak persamaan dan perbezaan dari pelbagai segi. Antara persamaan yang dapat kita lihat ialah persamaan dari segi matlamat pendidikan. Sistem pendidikan kebangsaan dan sistem pendidikan Islam yang terdapat di Malaysia, kedua-duanya menitik beratkan tentang akhlak dan etika-etika murni dalam mencorak pelajar agar mempunyai sah-sah diri yang baik dan mulia. Seterusnya, sistem pendidikan kebangsaan dan sistem pendidikan Islam di Malaysia mempunyai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sama. Antaranya, kedua-dua sistem pendidikan menggunakan sistem pemusatan guru sepenuhnya ketika mula-mula diperkenalkan. Kaedah sistem pemusatan guru ialah guru mempunyai kuasa dan kawalan sepenuhnya terhadap kelas dan proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk sistem pendidikan kebangsaan dan pendidikan Islam ialah berkonsepkan hafalan yang diterapkan oleh guru semata-mata. Sistem pendidikan Islam merangkumi aspek hafazan ayat Al-Quran, maksud ayat Al-Quran, sirah, doa dan tokoh. Manakala untuk sistem pendidikan kebangsaan merangkumi konsep hafalan seperti sifir, nombor dan huruf. Terdapat juga perbezaan dalam matlamat pendidikan. Antaranya ialah dalam sistem pendidikan Islam, dasar dan teras utama pendidikan berdasarkan konsep tauhid, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah sepenuhnya. Teras utama dalam sistem pendidikan kebangsaan pula lebih kepada bentuk pemikiran manusia. Di sekolah-sekolah aliran agama, penekanan mata pelajaran agama dan bahasa Arab menjadi fokus utama kepada para pelajar. Hal ini menyebabkan masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran ini lebih lama berbanding mata pelajaran yang lain. Sekolah kebangsaan pula tidak mengutamakan mata pelajaran bukan agama dan bahasa Arab. Kesannya, masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran agama amat sikit sekali berbanding mata pelajaran yang lain. Kesan corak pendidikan dualistik.
Jika ditelitikan dengan lebih dalam, sistem dualisme dalam pendidikan memberi kesan baik dan buruk kepada masyarakat. Tetapi, masyarakat lebih terkesan dengan impak yang buruk daripada yang baik. Antara implikasi dualisme dalam pendidikan ialah apabila wujudnya dua jenis sains dalam pendidikan, iaitu sains rasional dan sains keislaman. Sains rasional adalah sains yang berasaskan pada pertimbangan rasio dan tidak melibatkan nilai-nilai agama. Manakala sains keislaman pula adalah berdasarkan wahyu, dogma dan doktrin ajaran Islam. Kedua-dua jenis sains ini dilihat sebagai perlawanan. Di negara kita, Malaysia serta Brunei, wujudnya sekolah dua sesi, iaitu sesi pagi untuk sekolah umum dan sesi petang untuk sekolah agama. Dari segi pelajarannya, sekolah umum hanya mengajarkan subjek yang bersifat duniawi yang mementingkan daya intelek serta amat menekankan penguasaan ilmu yang tidak berkaitan dengan agama. Walaupun ada subjek pendidikan Islam di sekolah umum, pelajaran yang diajarkan adalah terbatas di mana seseorang pelajar itu tidak berjaya untuk mendalami tentang ilmu agama yang sebenarnya. Bagi sekolah agama pula, pelajarannya hanya berkaitan dengan agama, tetapi pelajarannya dalam mendalami ilmu agama tersebut adalah dengan lebih baik. Oleh itu, pelajarnya hanya akan fokus terhadap ilmu berkaitan ukhrawi dan mengabaikan ilmu berkaitan duniawi. Kedua-dua jenis sekolah ini akan memberikan kesan yang sama kepada pelajar dengan melahirkan pelajar yang tiada keseimbangan hidup antara duniawi dan ukhrawi. Dalam pada itu, tenaga pengajar yang tidak dapat mengaitkan sesuatu pembelajaran itu dengan ciptaan Allah sehingga pelajarnya hanya memperolehi ilmu berdasarkan teori barat semata-mata. Seterusnya, golongan cendekiawan dan ilmuwan, bakal rakyat marhan yang lahir dari dua sistem pendidikan ini selalu bersaing sesama mereka dan membawa perpecahan kerana dua fahaman yang berbeza. Dua golongan ini mempunyai pengikut mereka yang tersendiri. Ini lebih memburukkan keadaan apabila pengikut mereka turut cuba bersaing sesama mereka. Dua golongan masyarakat berbeza ini membawa kepada perpecahan dalam kalangan masyarakat serta mendorong kepada ketidaksepaduan mengenai pendidikan dan tidak berlakunya integrasi. Ia juga tidak mampu membangun peribadi holistik dalam diri seseorang itu. Lahirlah generasi yang memiliki ilmu dan kemahiran akademik, sains dan teknologi tetapi terbatas kefahamannya dari segi agama dan sebaliknya. Tanpa disedari, pendidikan sekular barat ini telah memusnahkan sistem sosio umat Islam dengan mempromosikan idea-idea yang mempengaruhi pelajar untuk melihat agama sebagai hal peribadi tanpa perlu diterapkan dalam menjalani kehidupan seharian. Umat Islam kini lebih menghargai atau menyanjung kekuatan tamadun barat dan mengalami kecelaruan nilai dan identiti yang mendorong kepada perubahan amalan hidup dan tafsiran terhadap agama. Dualisme dalam pendidikan juga telah melahirkan masyarakat yang tidak beragama yang dipanggil ateis. Dualisme ini yang membuatkan mereka lebih yakin bahawa Tuhan itu tidak wujud. Hal-hal seperti ini juga telah mewujudkan pemikiran secara rasionalisme dan liberal. Seterusnya, gejala sosial seperti perebutan kuasa dan pergaulan bebas berlaku dalam kalangan masyarakat tanpa mengira peringkat umur maupun status sosial seseorang itu. Penyelesaian dan usaha dalam menghilangkan gerakan dualisme dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pertamanya, kerajaan Malaysia telah melakukan pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi sesuatu individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada. Seterusnya, usaha atau inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan adalah dengan wujudnya pelaksanaan subjek tamadun Islam dan tamadun Asia (KITAS) di peringkat institusi pengajian tinggi IPT yang mana telah menjadi subjek wajib bagi setiap pelajar. Kedua, usaha atau inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia adalah dengan mewujudkan KPLI 2003 dan JCOF 2005. Namun begitu, terdapat juga pelbagai alternatif yang boleh dititik beratkan oleh pihak yang terlibat. Antara salah satu alternatifnya adalah dengan mengislamisasikan ilmu dalam pendidikan. Setiap mata pelajaran yang dipelajari mestilah dilihat dari sumber ilmu yang utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, segala ilmu pengetahuan, mata pelajaran dan kursus yang ditawarkan di sekolah maupun di institusi pengajian tinggi hendaklah dipastikan bebas daripada anasir-anasir barat dan fahaman sekular yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
Bertitik tolak dari itu, usaha yang dapat dilaksanakan oleh pihak yang bertanggungjawab adalah pendidik hendaklah menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada pelajar. Akhir sekali, usaha atau inisiatif yang dapat dilaksanakan oleh pihak tertentu adalah dengan menjelaskan tentang kesan negatif dan bahaya gerakan dualisme secara berkala melalui pelbagai platform seperti seminar, ceramah, tazkirah, ucapan awam, simposium dan sebagainya. Kesimpulannya, kesan pembaratan telah menyebabkan ramai golongan masyarakat Islam menjadi dualistik. Hal ini telah menyebabkan terdapat segelintir masyarakat yang memandang rendah kepada golongan yang mempelajari ilmu agama. Pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi sesuatu individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pendidikan bersepadu perlu dititikberatkan adalah kerana pendidikan bersepadu ini merujuk kepada pendekatan pendidikan yang komprehensif, seimbang, dinamik dan merupakan satu pendekatan yang terbaik. Hal ini penting untuk melahirkan generasi yang mampu melaksanakan peranan sebagai seorang pemimpin dan berupaya untuk menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang. Terima kasih dan Assalamualaikum.